Assalamualaikum dan selamat pagi. 29 Mac, Jumaat ini 18 Ramadan. 18 hari kita berpuasa dan Fazli Fuad kelihatan masih ceria. Afad, apalah rahsia dia? Alhamdulillah. Tak, kalau cakap tentang masih kata apa tadi? Masih apa? Pagi? Ceria. Pagi, Biasalah bang. Pukul 9.30 kot. 9.30 budak-budak kalau dah jam 1 kalau puasa pun ceria lagi. Tak ada juga. Kadang-kadang lepas subuh tu bila kita dah bangun kan, kita tak nak tidur balik. Jadi dan sampai pukul 9 pun dah begitu ya. Jadi insya-Allah dengan kami berdua di pagi hari ini tersenyumlah anda pada penonton kita. Itulah dia. Ramai di antara kita yang mungkin bila abang cakap 18 Ramadan tu macam dah 18 Ramadan dah. Macam tu je. Macam tu je. Tapi saya punya isyarat mengatakan bahawa kita ni dah menjengah ke fasa yang seterusnya dalam Ramadan ini adalah lagu raya. Lagu raya dah kembali berkumandang di corong-corong radio. Betul. Saya fikir sebab syarat untuk dengarkan lagu raya adalah 2 minggu selepas berpuasa kan. Jadi kita harapkan bahawa apabila kedengaran lagu-lagu raya tu anda pun kata orang tu bersemangatlah. Tapi dalam masa sama juga kita sedih lah sebab kita dah nak tinggal Ramadan ni, dalam masa sama kita sedih juga bang. Betul lah. Ramadan nak meninggalkan kita. Tapi apa kata kita tumpukan perhatian kepada yang sekarang ni cuaca yang semakin panas di luar sana. Kecuali ada beberapa tempat yang dapatlah hujan rahmat sikit seperti kalau saya nampak di sini di Putrajaya kalau tak salah saya ada hujan sikit. Tengok semuanya panas. Sampai tengah hari Putrajaya ada hujan sikit pagi ini dan juga di Kuala Terengganu pada pukul 10 pagi nanti insya-Allah adalah hujan renyah-renyah sedikit tapi secara amnya Afad ada rasa tak memang panas luar biasa pada bulan puasa ni kan? Panas memang luar biasa dan bukan saja saya rasa bahangnya tetapi kalau kita lihat kat sini simpanan air pun berkurangan bang. Simpanan air empat-empangan menurun cecah paras kritikal. Itu kata-kata daripada NATMA. Antara empat-empangan tersebut adalah di Johor, Pulau Pinang, Kedah yang mencatat penurunan simpanan sumber air mentah kepada paras kritikal setakat semalam susulan cuaca panas. Itulah dia saranan daripada Agensi Pengurusan Penjara Negara ataupun NATMA. Jadi kalau kita nampak di sini kalau di empangan pun air dah semakin surut tu, apa kata kita di luar sana kalau ada anak-anak kecil kalau diorang suka main bola petang-petang tu, sabar anak-anak, sabar. Kali ni mungkin kurangkan sikit main bola tu. Sebab cuaca panas ni kalau peredaran monsun Timur Laut ni akan berlanjutan sehingga pertengahan April nantilah. Jadi maknanya kita beraya pun berpanas juga Berpanas juga. Tapi walaupun berpanas, nampaknya ada sedikit keringanan untuk anda rakyat Marhain, terutamanya mereka yang akan balik kampung. Betul. Tolong percuba pada 8 dan 9 April, 2 hari sebelum kita menyambut hari pertama Aidilfitri. Nah itulah dia saranan daripada Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Ya betul. Okey, sebab apa? Sebab mungkin perayaan 1 Syawal tu jatuh pada 10 April. Jadi 8 dan 9 April tu adalah masa terbaiklah untuk mereka ni pulang ke kampung halaman masing-masing. Jangan lupa berakhir pada 11.59 malam April iaitu hari Selasa. Kalau pukul 12 first day hari raya tak ada tol percuma lagi. Okey, baik. Kita dah bercakap tentang semua perkara. Ada satu lagi. Tadi tu keringanan. Ayat Nasr Ahmad keringanan, tapi ni keberatan. Ini pula Perdana Menteri kita pula keberatan. Ada memberi bayangan tiada cuti kelepasan am pada 12 April. Maklumlah 10 hari bulan adalah hari Rabu. Lepas tu hari Khamis hari kedua. Lepas tu Jumaat hari ketiga. Takkan pergi kerja balik. Lepas tu Sabtu dah cuti balik. Satu hari je kan? Macam mana tu? Jadi dari Putrajaya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan tiada hari kelepasan am tambahan akan diberikan kerajaan pada 12 April ini sempena Aidilfitri. Dia komennya, kita kena ada semangat kerja Afad. Itulah dia komen daripada Perdana Menteri kita. Betul. Okey, bercakap tentang perjalanan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, tentang highway inilah lebuh raya. Kita ada satu berita yang update terkini. Baru saja sampai. Ada kemalangan yang berlaku Nas. Yang telah melibatkan sebuah bas 44 penumpang telah pun alhamdulillah selamat. Kemalangan telah berlaku di kilometer 51.4 lebuh raya KL Karak Timur dari Bukit Tinggi ke Lentang dan semua lorong pada saat ini kelihatan terhalang ya. Dan kepada anda semua yang mungkin melalui jalan tersebut sebagai laluan alternatif, pihak daripada Lebuh Raya Pantai Timur ada mengeluarkan kenyataan di laman sesawang mereka agar anda menggunakan laluan alternatif iaitu lanjutan kemalangan tersebut
yang berlaku di Bukit Tinggi dan juga Lentang. Arah timur semua lorong terhalang. Jadi anda boleh menggunakan laluan alternatif lah di jalan-jalan yang telah pun ditulis di lebuh raya Pantai Timur ini. Yang susahnya kalau kita dah melepasi sempangan untuk kita ke jalan alternatif tersebut. Jadi kepada anda yang telah pun berada di atas jalan raya itu, mungkin sedang melihat kami, menonton kami di laman Facebook, sabar-sabar je lah, pada-pada je lah, kita berpuasa kan. Okey, kita dah update dekat sini. Jadi kalau anda yang bakal melalui jalan tersebut, kalau boleh tu elakkanlah melalui jalan iaitu di kawasan Lentang tadi ya. Betul. Lebuh raya Karak. Jadi kepada anda yang mungkin masih dah sampai kat sana, dah stres, apa kata, kita mungkin ringankan sikit badan, ringankan sikit minda dengan selawat secara reggae. Reggae selawat, Afad. Dia ada beza. Ada beza. Reggae selawat dengan selawat reggae. Ada beza dia. Ada beza. Sebab tadi saya dah jumpa dengan pada Ustaz Isman. Kejap lagi kita akan tanyalah apa perbezaannya. Jadi untuk waktu ini, kalau kita nak dengarkan lagu tersebut, jom sama-sama kita dengarkan reggae selawat daripada Isman Isam. Silakan. Ya Rasulullah, salam, salamun alaika. Ya Habiballah, salam, salamun alaika. Ya Rasulullah, salamun alaika. Ya Rafi'an syani wa درجي عفت يجيرة العالمين يا أحيل جودي والكرم عفت يجيرة العالمين يا أحيل جودي والكرم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام سلام عليك يا حبيب الله سلام سلام عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله على محمد يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله يا رسول الله سلام سلام عليك يا حبيب الله سلام سلام عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afad, you hear the Jamaican sound in the air. Ya. Rasulullah dekat di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria. Ramadan ni. Semuanya kerana reggae. Dia bagi silakan. Bagi relax sikit lah ni. Member ingat dah sampai Jamaica dah. Dah begini dah. Sebab reggae. Dan kita reggae Malaysia je. Dan terngiang-ngiang lah. Ya Rasulullah. Everything going to be airy now. Okay. Jadi kita bersama dengan Abang Ismail Hijaz kita. Dah 27 tahun. Dah bersama dalam industri. Ya, alhamdulillah. Hijaz mewujudkan kumpulan nasyid seperti Unik, Intim. Inilah otak dia sebenarnya. Betul. Yang betul kau jawab lah. Alhamdulillah. Apa nama kumpulan-kumpulan nasyid dekat Malaysia ni. Okey, kalau sebelum ini mungkin anda ingat Ustaz sendiri pun pernah mengeluarkan lagu Keroncong. Keroncong Zikir Doa. Kita ingat lagi tahun lepas kan. Itu keroncong. Ini reggae pula. Lepas ni jazz pula. Baru nak tanya dia dah jawab dulu lah. Kita pun pengacara juga. Sebelum kita pergi ke genre-genre yang lain ini, saya nak tahu juga ke belakang ni saya nampak macam 1 tahun lepas lah abang mulakan dengan Keroncong Selawat. Betul. Jadi nampak macam dah bergerak sendiri daripada berkumpulan. Saya masih hijaz lagi. Masih hijaz lagi. Ini semua bahana ataupun efek daripada PKP tu. Tak ada buat apa. Kita memang komposer. Betul. Lagu banyak ni kan. Tapi kita pilih lagu yang kita boleh bawa je. Yang Reggae Selawat ni ciptaan Ustaz sendiri. Sini. Okey, tadi Nas Rahman dan saya tadi bercakap tentang Reggae Selawat, selawat reggae. Ya, lain. Ada makna ni. Memang lain. Sebab sekarang ramai orang confuse. Reggae selawat. Reggae selawat ni reggae muzik. Selawat. Tapi kalau selawat reggae apa ni selawat reggae digit lain. Sebab dia tak ada makna selawat reggae. Sebab apa? Selawat Ibrahimiah. Selawat Fatimiyah. Selawat Jibril. Apa ada selawatnya. Tapi kalau selawat reggae tak ada apa-apa. Jadi saya tukar pada reggae selawat. Jadi apa ni dalam muzik kita taruhkan selawat. Alhamdulillah cara tak langsung kita boleh selawat. Tambah lagi Jumaat lagi kena boleh selawat. Sebab abang dah orang lama lah kan. Jadi bila kita nampak dakwah abang lah sepanjang 27 tahun bersama dengan Hijaz sebagainya. Jadi kita nampak perubahan pada edaran masa. Banyak perubahan. Terutamanya dengan anak-anak muda kita lah. Betul. Apa cabaran paling hebat untuk masa kini? Ni cabaran sekarang ni. Apa dia? Konten. Relevan kan dia. Dalam lagu. Sebab dah banyak lama buat lagu munajat, buat lagu tentang motivasi. Banyak kan? Jadi konten lagu tak akan habis tau. Lagu tak akan habis. Konten yang akan kering. Kalau tak kreatif. Sebab tu saya sekarang ni saya pergi dengan reggae selawat. Sebab tu dia untuk anak muda dan banyak sekarang ni kita punya efek daripada lagu ni yang dah keluar dalam seminggu 2 ni. Banyak anak muda budak baru yang reply kita punya message. Kita punya ni, bang, best lah. Betul lah sebab tadi apa tu tengah cakap lah kadang-kadang kalau kita dengar sesebuah lagu tu kadang-kadang kita susah nak tangkap. Betul. Kan? Tapi lagu tadi tu bukan sekadar kita pun bersama-sama selawat kan. Tapi kita macam boleh masuk lah orang cakap kan. Boleh masuk. Jadi Ustaz memang pandai lah macam Kena pandai. kita nak kita sekarang nak menarik minat golongan muda ni. Betul. Sebab isu tentang nasyid ni contemporary ni daripada dulu lagi orang cakap yang budak-budak muda tak minat nasyid dan sebagainya kan. Betul. Ini antara cara dia lah. Baru masa saya buat dengan Intim tu kasih kasyir tu tahu ku main lagu saya tu. Lagu tu bila kita buat lagu tu anak muda terus mula kena kecam. Mula memang kena kecam. Macam ni juga kena kecam juga ni. Ini apa yang dia macam? Ya, itulah dia nak cerita. Bidah. Okey. Ada yang kecam juga. Cuma kita cakap tak apalah. Saya buat cara saya. Awak buat cara awak untuk nak berdakwah. Daripada saya ini yang termudah saya yang saya tahu yang saya mahir. Kan? Nak ceramah saya tak kerti. Sikit boleh. Tapi kalau nak berlagu 2 jam tak apa, tak ada masalah. Macam tu kan. Maknanya kita berlagu, kita keluarkan UNAC, Inti, Mestika, Iman tu kan. Dan ramai lagi artis baru nasyid. Yang penting ialah kita konten terbaru yang orang boleh terima dengan dakwah terkini. Kalau dekat Malaysia irama reggae dalam nasyid ni pernah tak dibuat? Saya Saya pernah buat sekali dulu. Pernah? Mestika, Inayah.
Tapi dia terlalu nasyid sangat. Itu saja. Saya pun tak perasan dia ada irama reggae. Ada tu kan lagu Inayah tu kan reggae. Tapi dia terlalu nasyid sangat. Tapi saya ni kali saya keluar dari nasyid, saya memang betul-betul totally reggae. Untuk saya sebab kat Malaysia ni tak banyak artis yang membawakan irama reggae. Yang paling kita ingat tak Poi dulu. Alalala tu. Ada tapi tak sebut reggae. Saya menunjukkan reggae selawat. Saya sebut reggae tu. Memang dalam tajuk lagu tu pun reggae selawat. Senang jadi orang mudah ingat kan. Jadi dalam lenggok yang kita bawa tu, lenggok reggae, apa yang istimewa dengan lenggok reggae? Lenggok reggae ni sebab reggae ni dia antara lagu yang lama, muzik lama, orang tahu lama, tapi reggae ni kalau ikut orang, dia agama lain sebenarnya. Nampak agama lain yang perjuangan agama lain, tapi satu sudut dia memperjuangkan hamba. Jadi reggae ni sebagai hiburan untuk orang yang tak pernah tahu hiburan, yang tak suka. Kita cuba silatkan reggae ni dalam selawat. Lenggoknya tu ialah dia selamba. Dia lebih selamba. Kan dia bercakap dia reggae lah. Belum bukan rap dia bercakap pun dalam tu dia dah reggae. Tapi kalau cakap tentang reggae ni pun maknanya tu kita tahu sejarahnya dari Jamaica. Akhir tahun 60-an. Dan lagu yang dikeluarkan tu secara santai. Kan? Dia santai dan juga memberontak. Untuk cara dia orang. Dan kita ni kita tukar reggae dengan selawat. Wah, pemberontakan pun boleh dilakukan secara santai ya. Begitu. Mungkin nasihat atau kata-kata untuk peminat-peminat di luar sana. Wow, apa tu? Abang dah keluarkan satu lagu yang baru yang lain daripada yang lain. Mungkin ada show berbuka puasa kat mana-mana. Boleh. Mana terus saya dah keluarkan single baru iaitu reggae selawat dan pergilah dekat minta maaf pergi kat YouTube, pergi subscribe kita atau kita pergi like dan kita share dengan lagu selawat ni dan untuk adik-adik yang baru ni tolong keluarkan lagu yang sedap-sedap untuk hidangkan pada mereka yang luar ni dengan hidangan yang hebat-hebat lah dengan lagu. Dan saya seronoklah tengok abang berani, tetap berani mengeluarkan satu yang baru walaupun dah lama dalam industri ni. Tapi janganlah setahun sekali datang Mecai. Last year keroncong, tahun ni reggae. Boleh. Yes, janganlah tahun depan. Tak, pertengahan tahun ni kita pergi. Dengan spek hitam dan saxophone kita menantikan beliau. InsyaAllah. Terima kasih kepada Syed Mecai. Sama-sama. Sebab banyak tolong hijau saya kan, banyak tolong nasyid kembangkan nasyid kan dalam lagu. Terima kasih Ustaz Isman. Fisabilillah. Amin. Kita akan jumpa lagi nanti. Okey, kita berhenti bereaksi ketiga dan lepas ni kita nak bercakap tentang soal wang. Kali ni tentang apa? Berat dah 31 April semakin hampir. Itulah dia, sudahkah anda membayar cukai? Mungkin kita beri tip-tip sesuai. Bulan Mac ni ramai yang pening kepala ni. Filing lah apa semua kan. Jangan gusar, jangan gundah gulana. Semuanya bersama dengan Fazli Fuad di sini MHI. Betul. Okey, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Pada hari ini kita nak bercakap tentang cukai pendapatan iaitu penyelarasan cukai pendapatan untuk individu. Dan bercakap tentang cukai pendapatan ini, ramai juga di antara kita yang berkira-kira sama ada kita ni dikenakan cukai ataupun tidak. Dan kita dah buat kira-kira dekat sini. Andai kata kalau anda yang mempunyai pendapatan RM34,000 setahun dan lebih dan juga RM2,833 sebulan, anda layaklah untuk membayar cukai. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, tentang cukai-cukai ini, apa kata kita saksikan VT ini iaitu penyelarasan cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan. Cukai yang dikenakan pada setiap tahun kepada seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti keuntungan daripada sesuatu perniagaan dan keuntungan daripada pengajian. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil merupakan agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai negara. Kenapa seseorang itu perlu membayar cukai? Hasil daripada cukai ini akan digunakan oleh kerajaan untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara dan digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Kerajaan memperuntukkan cukai yang dikutip dibelanjakan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah serta pembangunan ekonomi dan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kebajikan rakyat. Jika seseorang itu gagal membayar cukai, antaranya akan dikenakan penalti 10% daripada pendapatan bercukai seseorang jika lewat bayaran lebih dari sebulan. Ini boleh menjadi punca hutang tertunggak dan boleh membawa kesan yang tidak baik seperti
tidak dibenarkan keluar negara. Diskusi bersama pakar untuk perincian kandungan penyelarasan cukai pendapatan individu. Ya, itu dia sedikit anda telah pun memahami tentang kenapakah kita sebagai rakyat Malaysia harus membayar cukai, dan kita harus sedar ini merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab apa? Kalau kita ni membayar cukai itu akan dikembalikan kepada kita. Dalam masa sama juga kita bercakap tentang subsidi, pembangunan negara dan sebagainya. Jadi untuk memperkatakan tentang penyelarasan cukai pendapatan individu, bersama dengan saya sekarang, di sebelah saya ni bukan orang LHDN. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi bin Mustafa, Timbalan Dekan Ijazah Pertama Jabatan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih Doktor yang sudi datang bagi bercakap tentang cukai pendapatan ini. Dan saya rasa tentang cukai pendapatan ini ramai di antara rakyat Malaysia dah cakna dah kan tentang perkara ini, dan tak perlu lagi untuk kita katakan kenapa kita harus bayar cukai dan sebagainya. Tapi sebagai permulaan ni, mungkin sebagai mukadimahnya, Doktor boleh terangkanlah tentang penyelarasan cukai pendapatan individu itu terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pertama kali saya ingin mengucapkan kepada TV3 dan juga MHI kerana menjemput saya. Bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan, sebenarnya ramai yang mungkin mempunyai salah anggap yang mana kalau kita katakan pendapatan maka itu adalah pendapatan bercukai. Sebenarnya ada proses-proses yang berlaku yang dikirakan untuk mendapatkan apakah sebenarnya pendapatan bercukai seseorang itu. So penyelarasan itu termasuklah apa-apa tolakan dari segi derma, pelepasan dan sebagainya. So apa yang kita dapat pendapatan kasar kita ataupun pendapatan bersih yang kita nampak dalam slip gaji kita tu sebenarnya adalah bukan pendapatan yang akan digunakan untuk tujuan percukaian. Dan juga mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahawa anda kata kalau kita ni nak membayar cukai, sudah pastinya kita memerlukan majikan untuk nak membayar cukai tersebut. Tapi segelintir daripada kita yang kata, oh kita ni bekerja sendiri ni, bekerja sendiri ni nak cukai apa kan. Jadi macam mana untuk jawab soalan ini, Doktor? Okey. Sebenarnya terus balik kepada basic lah yang kita katakan cukai pendapatan. Jadi pendapatan itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Bukan sekadar hanya pendapatan penggajian, tapi pendapatan daripada perniagaan, daripada sewa, dividen dan sebagainya. So sebenarnya berbagai jenis pendapatan yang boleh diperoleh oleh seseorang, sebab tak ada orang yang tak ada pendapatan basically. Semua kena ada duit yang masuk dalam akaun untuk perbelanjaan harian. Jadi selagi mana kita faham apakah itu pendapatan, yang secara ringkasnya adalah sesuatu amount yang kita terima dalam bentuk yang tertentu, dalam skala yang tertentu, dengan kadar yang regular, maka itu adalah secara ringkasnya adalah satu pendapatan bagi seseorang. Dan ada juga antara kekeliruan dan juga persepsi juga, anda kata mereka ni membayar cukai ni, mana-mana PCB yang ditolak setiap bulan tu, mereka kata bahawa itu adalah cukai terakhir untuk mereka. Macam mana Doktor tentang perkara ini? Ya, itu kita panggil cukai muktamad sebenarnya. Sebenarnya pada tahun 2014 telah diperkenalkan bahawa cukai seseorang itu boleh memuktamadkan cukainya dengan hanya menganggap PCB yang ditolak pada setiap bulan itu adalah cukai yang mereka akan bayar. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkan keistimewaan itu perlu mematuhi beberapa syarat lah. Antaranya syaratnya adalah seseorang itu hanyalah perlu mempunyai satu saja pendapatan penggajian. Maknanya tidak ada majikan yang banyak dan sebagainya, dan juga stay dengan majikan yang sama pada keseluruhan tahun tersebut. Jadi sekiranya kita mempunyai pendapatan lain daripada sewa ataupun daripada dividen dan sebagainya, maka kita sebenarnya tidak layak untuk menganggap bahawa PCB yang kita bayar itu adalah sesuatu cukai yang terakhir. Jadi kita masih perlu sebenarnya untuk memfailkan borang nyata kita untuk setiap tahun. Okey. Bercakap tentang borang, e-file dan sebagainya. Bercakap tentang e-filing lah ya Doktor. Sebab bila kalau pembayaran cukai ni ada dua. Satu manual dan juga e-filing ini. Dengan ceritanya e-filing ni pun dah nak tamat tempoh dah. E-filing pula manual ni. Dah terlalu lama sangat dah kita menggunakan manual, dan kita nak ke arah maya sekarang ini menggunakan e-filing pula. Macam mana tu Doktor? Ya, betul. Pada tahun hadapan insya-Allah pada tahun taksiran 2024 akan dimuktamadkanlah supaya semua filing untuk individu juga termasuk
akan melalui ataupun menerusi cara e-filing. Tidak ada lagi cara untuk manual lah. Maknanya pada tahun ini adalah mungkin pada mereka yang belum pernah menggunakan e-filing, boleh berjinak-jinak dan mungkin boleh membiasakan diri untuk menggunakan e-filing. Dia ada program khas sukarela, apa nama dia? Itu pun adalah salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menggalakkan mereka-mereka yang mungkin tersilap langkah ataupun tidak pernah membayar cukai dan sebagainya untuk come clean dan mengisytiharkan apa-apa pendapatan yang mereka perolehi sebelum tahun 2022 tu boleh tampil ke hadapan dan untuk declare dia punya pendapatan lah. Ini telah dilanjutkan sehingga 31 Mei 2024. Okay. So masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi lah. Sebab rakyat Malaysia ni kalau dilanjutkan suka lambat-lambat. Betul. Okey, jangan sampai kita tunggu last minute. Okey, kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini, ada kata kalau anda ada soalan-soalan berkaitan dengan cukai pendapatan, bukan saja untuk individu malahan untuk perniagaan dan sebagainya, boleh juga ditanyakan kepada doktor kita. Terus saja anda boleh hubungi 0377282480. Sekali lagi 0377282480. Anda boleh hubungi kami untuk bertanyakan soalan tentang cukai pendapatan ini. Okey doktor, bercakap tentang e-filing juga. E-filing pun dah lama dah sebenarnya kita boleh guna pakaikan, tapi mungkin untuk tahun 2024 ini yang sekarang ini ada tak penambahbaikan, ada mungkin maklumat baru yang ada dalam e-filing tu yang perlu kita cakna? Okey. Kalau ikutkan daripada pengumuman bajet tahun 2023 hari itu, sebenarnya tidak banyak perkara yang berubah dari segi pelepasan yang mungkin kalau kita bercakap tentang pendapatan individu, tidak banyak perubahan kecuali satu mungkin yang boleh saya tekankan di sini, iaitu berkenaan dengan perbelanjaan untuk penyakit-penyakit serius. Yang ini telah dinaikkan daripada RM8,000 kepada had maksimum kepada RM10,000. Dan skop untuk perbelanjaan serius ni, penyakit serius ni juga telah diperluaskan untuk mengambil kira apa-apa kos rawatan, diagnosis, intervention atau perawatan awal untuk menangani mungkin anak yang mempunyai masalah kurang upaya pembelajaran macam autisma, ADHD dan sebagainya lah. Okey, dah dinaikkan sehingga RM10,000 RM10,000. Dia bukan insurans dia adalah perbelanjaan untuk penyakit serius. Okey. Baik, kalau ikutkan dekat sini, ada tak mungkin antara masalah-masalah ataupun mungkin cabaran-cabaran yang kita ketahui daripada pembayar cukai ini untuk mereka ni nak menyelaraskan cukai pendapatan mereka? Okey, kalau dari segi penyelarasan, mungkin saya rasa bagi kebanyakan orang sebenarnya pengurusan cukai mereka tidaklah terlalu kompleks, dan mana apabila kita menggunakan e-filing tu sebenarnya dia banyak menyenangkan untuk mengelakkan apa-apa kesilapan. Contohnya dari segi penuntutan pelepasan contohnya, kalau kita ada mencarum untuk insurans dan sebagainya, dalam e-filing tersebut telah ditetapkan had-had yang tertentu yang mengikut undang-undang yang telah diluluskan. Jadi tidak mungkin untuk seseorang itu membuat kesilapan meletakkan 10,000 dan sebagainya, kerana dalam sistem itu sendiri pun telah menetapkan 3,000 je yang kita boleh letak. Kalau kita letak juga dia tak akan terimalah. So dari segi itu dan banyak-banyak pop-up juga di dalam e-filing itu yang membolehkan seseorang itu mendapatkan lagi maklumat yang lebih lanjut lah berkenaan dengan sesuatu perkara. Contohnya dari segi derma apa yang boleh sebenarnya saya tuntut dan sebagainya. Ada button-button dalam e-filing itu sebenarnya yang kita boleh klik dan untuk lihat apa sebenarnya derma-derma yang boleh dituntut dan sebagainya. So dari segi e-filing itu sendiri saya rasa mungkin ini macam promo sikit lah tapi dia adalah sesuatu sistem yang mana mungkin ramai yang kalau yang tidak pernah menggunakannya sebenarnya boleh digunakan untuk menyenangkan lagi pembayar cukai dari segi untuk mengetahui apakah tuntutan-tuntutan yang terkini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ni nak bayar cukai, tepuk dada tak selera. Sebab pelbagai input informasi boleh kita dapatkan, bukan saja kita boleh hubungi pihak LHDN. Malahan saya sebelum bersama dengan doktor pun saya tengok YouTube juga ni. Sebab dekat YouTube tu ada macam-macam cara kita nak isi borang, e-filing dan sebagainya kan. Kepada anda semua, kalau anda nak hubungi kami boleh, talian nombornya saya dah pun katakan tadi, dan juga anda boleh tulis titipan anda di ruangan komen kat Facebook tu. Mungkin kita juga boleh baca
bacakan antara soalan-soalan anda tu. Okey, bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan individu ni, ada mungkin tips yang mungkin Doktor boleh kongsikan kepada penonton kita pada hari ini? Ya, tips ya. Semua orang nak tips ya. Bagi saya tips yang paling penting lah saya rasa adalah untuk seseorang itu mengambil cakna tentang sedikitlah mengenai ilmu percukaian. Terutama dari segi kalau kita bercakap tentang percukaian individu ini, yang paling elemen yang paling boleh yang kita tahu adalah berkenaan dengan pelepasan. Apakah jenis-jenis pelepasan yang diberikan oleh kerajaan, supaya mana bila tahun itu berlalu, maknanya kita telah pun cakna dan menyimpan resit-resit yang berkaitan untuk kita tuntut, supaya pada masa kita nak membuat filing macam sekarang ini, semua resit-resit yang dah tahun 2023 tu kita telah ada dan sedia, dan supaya kita boleh memaksimumkan. Sebab kadang-kadang kalau kita kata bila kita nak filing saja baru kita tengok, sebenarnya saya boleh tuntut untuk buku contohnya. Pada masa itulah baru kita nak cari resit dan sebagainya, mungkin semua dah hilang dan sebagainya. So bagi saya, salah satu tip adalah kita aware, kita tahu tentang apakah pelepasan-pelepasan yang ada, dan pada masa yang sama kita bertindak untuk menguruskan dan ataupun mendokumentkan apa-apa resit yang berkaitan, supaya apabila tiba masa untuk kita buat e-filing, semuanya lengkap dan kita boleh buat dengan baiklah. Tapi kalau ikutkan untuk kita nak redeem cukai apa semua itu tadi tu dalam masa tempoh 7 tahun itu adalah 7 tahun itu adalah tempoh untuk lembaga hasil melihat kembali fail kita. Sekiranya ada apa-apa isu dan sebagainya, rekod-rekod yang kita ada tu perlulah sampai ke 7 tahun yang belakang. Okey. So mereka berhak untuk bertanya resit kalau kita kata kita menderma contohnya pada tahun 2020, masih boleh ditanya oleh LHDN, dan kita perlu bekerjasama dan mengemukakan perkara tersebut. Tapi kalau dulu tu mungkin susah sikit lah kan, sebab nak cari dan juga nak simpan butiran tersebut kan, sebab mungkin atas kertas tu mungkin dah hilang dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita harus gunakan teknologi ambil gambar, scan dan sebagainya. Itu adalah cara yang terbaik lah. Cara terbaik lah. Saya rasa tak ada masalah lah untuk waktu sekarang ni. Bercakap tentang pelepasan cukai ni, ada tak di antara mereka yang macam masih lagi tak tahu apa benda yang nak claim, ataupun ada benda yang tak boleh diklaim tapi mereka nak claim juga? Ada tak tentang perkara tersebut? Perkara itu mungkin terjadi sebab tanggungjawab ataupun ilmu untuk mendapatkan cukai itu adalah kepada kita. Maknanya kita tak boleh kata yang kita terlebih tuntut, tapi kita tak tahu sebenarnya tak boleh tuntut. Sebab apabila kita melakukan perkara berikut, maka kita secara tidak langsung sebenarnya telah pun melakukan kesalahan dengan mengisytiharkan cukai yang tidak betul. So itu memang boleh dikenakan denda dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita cakna adalah apakah had-had dan apakah jenis-jenis supaya kita tidak terlebih menuntut. Ada keadaan kes-kes yang mana kita boleh dalam e-filing tu kita sebenarnya boleh tick dan boleh letak segala benda. Tapi kita perlu aware yang apa-apa maklumat yang kita letakkan di situ perlulah disertakan, kebanyakannya perlulah disertakan dengan bukti sekiranya diminta oleh LHDN pada masa yang akan datang. Yang paling penting jujur Ya, betul. Okey, yang terakhir sekali lah, apa pesanan dan juga nasihatlah doktor kepada penonton yang mungkin kali pertama nak bayar cukai ataupun mereka yang telah pun membayar cukai. Silakan. Saya rasa yang antara yang saya rasa perlu di aware ataupun diketahui oleh umum adalah sebenarnya untuk membuat filing tu adalah sesuatu yang sebenarnya bagus untuk kita sebagai pembayar cukai. Kerana walaupun ada setengahnya cukai yang ditolak daripada PCB gitu, mungkin ada orang kata itu adalah cukai terakhir saya. Saya tak nak fikir, saya tak nak ambil tahu apa-apa yang saya telah tolak daripada gaji saya itulah cukai terakhir. Sebenarnya perkara tersebut boleh, tetapi seperti yang saya mengatakan tadi, perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya apabila PCB digunakan untuk sebagai cukai muktamad, faktor yang menentukan nilai PCB itu hanyalah asas-asas sahaja, seperti contohnya berkahwin ataupun tidak dan sebagainya. Jadi kalau kita mempunyai banyak lagi
perbelanjaan yang termasuk di bawah pelepasan itu sebenarnya menguntungkan kita untuk buat e-filing supaya mungkin kita akan dapat refund lah pada akhirnya. Ya, betul lah. Jadi sebarang pembayar cukai itu insya-Allah akan dapat refund baliklah kan. Jangan kita ingat kita bagi sajalah. Tapi kita harus cakap dan kita harus ada ilmu lah tentang untuk kita nak membayar cukai ini, terutama sekali untuk individu lah kan. Okey, jadi kita nak cakap terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi Mustafa, Timbalan Dekan Ijazah Pertama Jabatan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, bercakap tentang penyelarasan cukai pendapatan individu. Sepedek saya nak cakap kat sini. Cukai itu dari rakyat kepada rakyat. Dari anda kepada anda juga. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan lepas ni kepada anda semua yang mungkin ialah bulan puasa ni adalah bulan untuk kita mengumpul banyak pahala-pahala, anda nak berderma dan sebagainya. Kejap lagi nak bercakap tentang dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin ataupun sekatanya KIDAF. Sebentar lagi di Malaysia Hari Ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama kita di MHI 18 Ramadan. 18 hari kita berpuasa dan kita masih ada masa untuk kita mengejar pahala terutama di bulan yang mulia ini. Jadi seperti biasa pada hari Jumaat Mubarak ini kita akan cerita tentang macam mana anda berpeluang untuk berinfak ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama kita dengan Ustaz Jafri Abu Bakar yang sentiasa ceria dan sentiasa ada cahaya nur terpancar dari wajahnya. Betul. Spotlight dia. Tapi spotlight dia terpancar balik tu. Itu yang lain macam tu. Itu dia pengasas kompleks Islam Darul Faizin yang kami telah berikan planta untuk berbicara dan mengumpul dana sejak 2014. Jadi macam mana keadaannya sekarang, pengenalan dan latar belakang tentang kumpulan pendidikan Darul Faizin dan juga penambahbaikan untuk Masjid Nur Muhammad KIDAF ni. Ya, subhanallah. Sejarahnya panjang sebenarnya. Bila ayah saya, ibu saya dia semua mengajak Quran kat kampung. Jadi kita ni daripada kecil memang duduk biasa dalam khalaqah Al-Quran. Ayah, saya ingat saya pernah belajar Quran dengan mak saya tak pakai seluar waktu tu. Oh, masa tu? Oh, dah belajar dah? Kecil-kecil. Allah. Tapi pakai seluar dulu. Ingat lagi momen tu kan. Dia orang kampung duk mengaji apa semua dan akhirnya takdirnya ayah meninggal. Tahun sekitar tahun 2006, 2007 apa tu. Kemudian saya duk fikir apa yang kita boleh buat supaya pahala dia ada kesinambungan kan. Berpanjangan. Lepas tu kita panggil orang kampung, sahabat-sahabat ayah mesyuarat dan akhirnya kita buat satu madrasah. Madrasah pun kita namakan sebenarnya nama dia. Nama saya Jafri bin Abu Bakar Elias Mahmud. So ayah saya ada dua nama. Jadi saya namakan madrasah tu Madrasah Mahmudiyah. Sebenarnya nama ayah. Dengan harapan doa dia supaya pahala dia berterusan sampai kan. Kemudian disebabkan kita buka itu Peratahfiz namanya. Anak-anak kampung, anak-anak orang kampung belajar Quran. So saya fikir apa yang kesinambungan daripada situ. So akhirnya jadilah Ma'had Darul Faizin. Kenapa nama tak jadi Mahmudiyah? Mula-mula plan kita tu nak buat Mahmudiyah juga. Sebenarnya nama Darul Faizin ni guru saya di Yaman waktu saya mengaji dengan dia dulu, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Hadal. Saya kata, Syekh kalau saya nak buka madrasah, apa nama? Dia terus keluar Darul Faizin disebut. Darul Faizin maksud tempat orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah. So, mudah-mudahan dia jadi orang berjaya dunia akhirat lah kan. Jadi di sini di Ma'had Darul Faizin ni kita compilekan, kita kompreskan di situ. Ada Peratahfiz, ada Tahfiz Al-Quran, ada warga mas. Jadi ramailah duduk kat dalam tu. Peratahfiz ni ialah anak-anak yang belajar Quran daripada awal. Daripada awal lah Iqra' 1, 2, 3 ni. Kemudian Fardu Ain. Yang ni paling tidak nanti dia akan beramal dengan ilmu dia, beramal dengan Quran. So kita tumpang pahala dia. Peringkat kedua ni Tahfiz Quran. Ini panjang sikitlah kita punya plan. Dia mungkin satu hari ni jadi alim ulama ke ataupun dia jadi profesional tetapi dia hafaz Quran. Ini pahala dia kita nak lebih banyak sikit nanti future. Yang ketiga ni ialah orang yang immediate. Nas kalau tengok kalau orang tengok orang warga emas ni bila dia belajar tu dia terus implement dia terus implement dia terus buat dia terus mengejar tu mengejar sebab dia dah hujung-hujung usia dah duduk kat gitu pagi-pagi tahajud dia lepas tu sekejap lagi sunat duha dia kejap lagi duduk dalam majlis ilmunya sekejap lagi sembahyang nampak kesungguhan dia buat tu kita rasa macam ya Allah touching ya kita ni sebab kita sediakan tempat untuk dia orang menuntut ilmu dan selama ni kita sediakan pengajian secara percuma lah. Sedap tak sedap dah 13 tahun dah, Nas. 13 tahun daripada tahun 2011 dulu pelancarannya oleh almarhum Datuk Dr. Profesor Harun Din. Sampai sekarang ni dah 13 tahun dah. Kita duduk dalam masyarakat. Mudah-mudahan insya-Allah pahala dan ganjaran yang
telah tuan-tuan berikan sumbangan semenjak daripada awal dulu, pahala dah sampai kepada tuan-tuan insya-Allah. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita kembangkan Madrasah Darul Faizin ini. Betul. Dan sekarang ini berapa dana yang telah dikumpul dan berapa lagi yang diperlukan? Subhanallah, kita sungguhlah bila dah tempoh dah lama, kita tengok dah masjid pun dah mula bocor sana bocor sini, lepas tu cat pun dah mula mengelupas semua. Dan yang paling penting ialah tahun ni kita target kita nak masukkan lebih ramai warga emas. Permintaan warga emas ni banyak sangat lah. Kita sampai kita dah tak mampu nak cater. Jadi kita kena buat penambahan rumah warga emas, kita buat penambahan asrama bangunan pelajar lelaki, bangunan asrama pelajar perempuan kita nak buat sebab tahun depan akan ada kemasukan pelajar perempuan lagi. Semua nak kena buat, ya, semua nak kena buat expansion. Dan disebabkan masjid kita ni Nas, semuanya ada dekat dalam tu. Tempat kelas pengajian tahfiz dekat dalam masjid, pengajian pratahfiz dalam masjid, pengajian untuk umumi semuanya duduk dalam masjid. Sebab idea saya mula, saya nak jadikan masjid ni sebagai tempat macam mana zaman dulu center point. Dapat beriadah ya. Semua duduk kat dalam tu, semua kat dalam tu. Betul. Jadi masjid kita beroperasi hampir sepanjang waktu daripada pagi pukul 4.30 pagi sampai pukul 11 malam. Boleh tengok kipas masih berfungsi, lampu masih disebab orang masih mengimarahkan masjid sepanjang waktu. Jadi subhanallah Ismat, dan saya yakin insya-Allah biiznillah pahala dan ganjaran itu sampai kepada tuan-tuan dengan dimanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Jadi subhanallah kita perlukan 5 juta untuk bangunan tambahan, dengan expansion masjid, dengan Allahumma salli Muhammad, pembelian tanah lagi, tempat pelajar perempuan kena beli tanah tepi asing, tak boleh duduk kat dalam tu sekali. Sagi caca marbah tak boleh. Kita kena asingkan dia. Kita buat tempat compound dia sendiri. InsyaAllah jadi subhanallah 5 sempurna. juta. Sekarang ni kita alhamdulillah hasil daripada sumbangan tuan-tuan 2.7 juta telah kita berjaya dan tapi dapat saja bayar, tak ada simpan sikit pun. InsyaAllah tuan-tuan, sempena dengan bulan Ramadan ni, kita berada 3 waktu paling hebat ni Nas. Yang pertama, waktu kita berada di bulan Ramadan. Yang kedua, kita berada pada hari Jumaat. Tadi Nas mula dengan kata apa? Allah Muhammad, Jumaah Mubarakah. Jumaah Mubarakah satu betul dah. Ramadan Al-Mubarak lagi. 2 berkat. Pagi lagi berkat, kata Nabi SAW. Allah barik li ummati fi bukura, ya Allah engkau berkatilah umatku pada waktu paginya. So inilah waktu paling cantik untuk tuan-tuan infakkan harta tuan-tuan kepada di jalan Allah SWT. Kami insya-Allah akan usahakan dengan sebaik-baiknya. Ada nombor akaun yang tertera, ada nombor telefon yang tertera. Nombor telefon tu tuan-tuan, bila tuan-tuan bank in, tuan-tuan tolong mesej kat nombor tu sebab kita perlukan data tuan-tuan untuk kita postkan buku hadiah sebagai tanda ingatan. RM50 ke bawah kami bagi e-book. 100 ke atas kami bagi buku fizikal. Okay. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan tuan-tuan beramal kami dapat tumpang pahala amal insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang telah menyumbang. Kami doakan kepada tuan-tuan kebaikan di dunia hingga akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan untuk saya sekali Ustaz. Insya-Allah. Saya tahu ibu saya tengah menonton dia pasti kalau Ustaz Jafri ada okey saya dah sedia dah. Alhamdulillah. Dan kita jemput juga semua untuk hadir, mainlah tengok ziarah nah. Itulah dia. Ada homestay, ada boleh duduk 2-3 malam insya-Allah. Rasa pengalaman duduk di pondok. Jom kita pergi mancing mak sambil kita visit Darul Faizin. Okey. Baiklah, kita berehat seketika. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Jafri kita yang sentiasa bersedia untuk bersama-sama kita untuk kita menimba ilmu dan juga membawa kita ke arah kebaikan bersama-sama. Terima kasih Ustaz Jafri Abu Bakar, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini bersama dengan Fazli Fuad. Mungkin lebih peluang untuk anda berinfak di Jumaat dan Ramadan Mubarak ini. Kembali lagi dalam Malaysia hari ini, macam Nas sebutkan tadi, anda tak puas kita nak infak hari ini ni, bulan Ramadan hari ini, lepas tu hari Jumaat pula. Alhamdulillah, kita terus saja nak bercakap tentang wakaf projek pemulihan fasa 2 Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi di Selangor. Terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Said Putra Haizam Al-Shahab, jurucakap pembinaan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz, kita terus saja nak bercakap tentang pembinaan masjid ni. Sebagai permulaan, apa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas jemputan bersama dengan wawancara MHI pagi ini. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya wakil jurucakap daripada Masjid Bandar Baru, Masjid Al-Hasanah. Jadi alhamdulillah, AJK Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi sekarang ini sedang dalam proses untuk menjayakan projek pemulihan fasa kedua sebenarnya. Untuk baik pulih Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi. Dan masjid ni dah
dibina semenjak daripada tahun 1998. Dan masjid ni telah beroperasi lebih 20 tahun. Oh, lama dah. Lama sangat dah. Pembinaan pula sekitar 2 juta ringgit. Dululah. Itu waktu zaman tu 20 tahun lepas, jadi logik benda tu. Dan kemudian alhamdulillah masjid yang luas ni boleh memuatkan sekitar 3,000 orang. Dan majlis pun penuh, program pun banyak, kursus umrah dan sebagainya. Tapi al-maklumlah lepas 20 lebih tahun ni, jadi semua benda dah jadi usang. Kubah dah mula rosak, atap dah mula bocor, dinding dah mula keluar habis cat semua. Jadi disebabkan itulah saya ada kat sini. Alhamdulillah sebenarnya proses untuk pemulihan ni sudah bermula daripada tahun 2020 lagi. Tapi lepas tu Allah uji belakang Covid. Berhenti sah. Lepas tu Jabatan Agama Islam Selangor alhamdulillah bagi kelulusan pula untuk kita collect, untuk kita kutip balik dana untuk pembinaan pemulihan ni. Alhamdulillah sekarang kita ada kat sini lah. Untuk kita nak beritahu pada tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah untuk fasa pertama selesai dah. Fasa pertama kita baiki bahagian luar. Dan cat semua. Nampak kalau kita pergi Bandar Baru Bangi tu, kita tengok mercu tanda Bangi, Bandar Baru Bangi tu. Kubah warna hijau hak cantik tu, color. Itulah Masjid Hasanah. Dan alhamdulillah bila bahagian luar dah selesai, kita ada satu masalah lain pula. Dalam pula. Dalam pula. Dalam dengan masalah wiring dia. Pendawaian aircon, pendawaian sound system. Masalah dengan rose room untuk khutbah, bilik seminar. Luar nampak cantik lah. Luar dah kondo. Dalam pula tak selesai lagi, tak apa cantik lah. Ya, alhamdulillah. Sebab tu kita ada kat sini, kita nak menyeru kepada tuan-tuan perempuan sidang penonton untuk, tadi kita dah dengar Ustaz Jafri dah dengan kidafnya. Ya, betul. Sekarang ni kita dah standby lagi handphone ni. Untuk yang seterusnya, Masjid Bandar Baru, Masjid Hasanah Bandar Baru. Kita tengok dekat skrin tu, Masya Allah ada QR code dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengoklah, ambil maklumat insya-Allah. Senang sekarang ni, scan saja. Kan, tak payah ikan nombor akaun dan sebagainya. Okey, logik lah kan. 2 juta waktu dahulu dah 20 tahun. Itu adalah tempoh dahulu. Sekarang ni berapa agaknya Ustaz jumlah sasaran dan juga jumlah keseluruhan dalam pembinaan masjid ni? Alhamdulillah setelah kita buat perincian, tengok dan pengiraan anggaran kos untuk pemulihan fasa kedua ni sekitar 7.5 juta. 7.5 juta, okey. Bunyi macam banyak tu. Tapi kita rakyat Malaysia lagi ramai 32 juta. Betul. Jadi kalau ikutkan jumlah yang 7.5 juta ni tak banyak lah. Dan kalau kita sama-sama kita datangkan hati, kita nak bina rumah Allah Ta'ala ni. Nabi sebut al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan wa yashuddu ba'dahu ba'da. Orang Islam dengan orang Islam ni umpama bangunan yang menguatkan satu sama lain. Jadi sekarang kita nak bina rumah Allah SWT yang dah siap dah pun. Dan cuma kita nak baik pulih supaya setiap daripada majlis, program kita dapat sempurnakan dengan sebaik yang mungkin dan ilmu semua sampai. Ni boleh muat 3,000 orang. Dan masjid ni pula menjadi satu tempat tumpuan. Kalau kita tengok dengan warungnya, dengan kedainya, orang ramai yang lalu memang singgah puluh ribu orang. Dan setiap daripada infak yang kita salurkan untuk pemulihan masjid ni pasti jadi sebab manfaat. Pasti manfaat. Dia memberi manfaat kepada puluhan ribu lah. Mereka yang berada kat sana, sebab 3,000 jemaah tu akan ada kat sana dalam satu masa. Betul. Ya Ustaz. Okey, kita nak cakap tentang bulan baik, hari baik pada hari ini. Kebaikannya, anda kata kita infakkan wang kita ni kepada masjid ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala firman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, Allah kata ayuh. Bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan syurga yang bidang dia seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Dan Allah sambung, siapa dia ni orang bertakwa ni? Alladzina yunfiqu fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan senang pun dia bagi, susah pun dia bagi, terang pun dia bagi, sembunyi pun dia bagi. Dalam keadaan yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala bentang seluas-luas pintu syurga. Ni pada bulan biasa pun dapat, masya-Allah. Apalagi hari ni Ramadan yang Allah Taala, Nabi SAW janji semua amalan fardu ganda paling kurang 70 kali. Segala amalan sunat semua dikira amalan fardu. Dan Nabi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dan Nabi SAW kata Abdullah bin Abbas lagi, Nabi makin jadi dermawan lebih apabila fi Ramadan, masuk je bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hak yang ada depan skrin ni ada maklumat yang ditulis tu, jadi ambil lah
maklumat tu jangan tunggu kejap lagi habis MHI sekarang ni. Sebab apa? Kita tak tahu berapa minit lagi masa yang Allah Ta'ala bagi kita untuk hidup dalam muka bumi ni. Allahu Akbar kan. Okey, banyak ganjaran-ganjarannya anda kata kalau kita ni derma lah infak wang kita ni bulan Ramadan sungguh boleh ni. Okey, pesanan terakhir Ustaz mungkin boleh kongsikan? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala sedang buka seluas-luasnya pintu untuk kita masuk melangkah khusus dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada hari Jumaat pada waktu pagi. 3 benda yang saya ulang balik Ustaz Jafri sebut tadi. Baik. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, pintu dah buka kalau kita tak masuk rugi, kerana Nabi kata idza mata bani adam in qata'a amaluhu illa min salah. Anak Adam meninggal putus semua amalan melainkan 3. Yang pertama sedekah jariah. Bagi dan guna. Saya pernah cerita sebelum ni, saya pernah kuliah di Masjid Hasanah, mak saya datang, mak saya tengok dan Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan cerita. Habis kuliah mak saya kata, "Han ceramah apa tadi? Tak dengar apa." Sound system punya dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah infak yang kita hadirkan hari ini digunakan bulan Ramadan ni untuk baiki sound system, aircon orang selesa, insya-Allah semua minit, saat yang dapat tuan-tuan daripada ilmu-ilmu tu semua masuk dalam aircon. Baik, insya-Allah. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Jadi anda semua bolehlah infakkan wang kita itu kepada pembinaan Masjid Al-Hasanah di Bandar Baru Bagi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Putra Haizam Al-Shahab, jurucakap untuk masjid berkenaan. Jadi anda semua kenalah bermula sekarang untuk kita infakkan wang kita ni. Okey, kita nak bersama dengan Nas Rahman. Silakan Nas. Baik, terima kasih Abang Fazli Wan, dan tersentuh saya dengan kata-kata daripada Ustaz Syed Putra kita yang menginfak. Tak kira senang dia infak, susah dia infak, siang malam dia infak. Jadi di sana pintu syurga terbentang luas buat beliau. Tersentuh. Bergenang air mata kita kejap. Nas tersentuh. Jangan. Tisu sikit. Okey, kita manja. Ada cakap apa ni? Nas? Oh mami. Betul. Kita fikir-fikir pasal mami-mami di luar sana bukan saja mempunyai jadual yang padat tapi masih cekap menjaga keluarga beliau. Jadi saksikan Oh Mami setiap hari Sabtu 5:30 petang di TV3. Jadi kita saksikan gelagatnya bersama dengan suami yang tersayang. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk NLKO Nasi Lemak Kopi O ada istimewa Raya Activation kita. Ya, TV9 ingin berkongsi rezeki dengan tawaran pack janji berbaloi, dapatkan beras, minyak masak, telur dan gula dalam satu pack. Jom bersama-sama dengan TV9 serta penampilan istimewa Fizo Oba, Wahid serta Yasin Sinario di ST Roshamat sebenarnya pada 30 Mac 2024. Sabtu ini bermula jam 10 pagi. Oh, dari 10 pagi. Ya, betul. Jadi terus ramai-ramai ke ST Rosham Mall untuk berjumpa dengan 3 selebriti kita. Macam iklan radio lah. Dahsyat betul. Okey, ini dia poster untuk anda. Jadi jangan lupa 30 Mac 10 pagi hari Sabtu di ST Roshamat. Okey, pada hari Senin nanti kita dah bercakap satu topik ni. Kalau anda kata kalau sebelum ni Nas, kalau kita nak melaporkan sebarang jenayah dan sebagainya, kita hubungi hotline PDRM, kita SMS dan sebagainya. Tapi sekarang ini perubahan daripada PDRM. Betul lah, menggunakan teknologi alam maya. Kita boleh laporkan menggunakan aplikasi VSP atau Volunteer Smart Patrol Polis di Raja Malaysia. Macam mana caranya? Kita saksikan Isnin minggu depan di MJ. Okey, saya Fazli Fuad dan saya Nas Rahman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bye bye.